Penguasaan peraturan atau prosedur yang mewajibkan syarikat berkaitan kerajaan JLC sentiasa diaudit adalah penting bagi memastikan dana awam diuruskan dengan betul dan berhemat. Selain itu, penguasaan juga penting bagi memastikan amalan tadbir urus serta tata kelola berada pada tahap yang betul. Ironinya, penubuhan JLC ini adalah untuk membangunkan ekonomi, menambah hasil kerajaan dan membawa manfaat kepada ekonomi dalam negara. Tetapi jika berlaku kerugian atau penyusutan sehingga puluhan juta ringgit, bukankah ia satu beban kepada negara? Pentas analisis kembali dibuka bersama saya, Mastura Malak. Baik, kita bercerita tentang pelaburan dana awam dan sebagainya. Kalau kita lihat ada pelaburan dana awam ini berkaitan dengan GLIC dan juga GLC. Jadi saya sebenarnya nak tanya berkaitan dengan soalan-soalan berkenaan dengan GLC dan GLC. Tapi sebelum itu saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua panel kita iaitu Nur Zabeta Muhammad Nur iaitu Peguam Cara. Selamat datang. Terima kasih. Okey. Dan panel kedua kita iaitu merupakan Profesor Madya Dr. Syahzul Suzan Zakaria iaitu merupakan pensyarah Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM. Baik, selamat datang kepada Dr. Syah. Sihat dua-dua? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baik, kalau kita sebut berkenaan dengan wang sumbangan GLC ataupun GLIC ni, Dr. Syah, mungkin saya nak tahu jugalah ataupun kita nak memberi pendedahan kepada penonton kita pada hari ini. Sebenarnya apa wang sumbangan GLIC dan juga GLC ni, Dr. Syah? Ya, baik, terima kasih Mas Surah. Terima kasih juga kepada panel yang bersama pada malam ini dan pada semua penonton. Baik, dalam kita memahami konteks daripada mana sebenarnya yang kita katakan sebagai dana awam, kita perlu memahami dulu konteks GLC dan juga GLIC. Kerana kedua-dua entiti ini merupakan entiti yang akhirnya akan berperanan dan menyumbang kembali kepada negara. Kerana hasilnya juga daripada negara dan juga akan dikembalikan semula kepada negara untuk kesejahteraan rakyat. Apabila kita bercakap tentang dana awam, maka kita memahami bahawa wang itu dikumpulkan dan digunakan oleh pihak kerajaan untuk akhirnya pergi kepada kesejahteraan rakyat. Rakyat akan menikmati hasil daripada keuntungan yang diperolehi daripada kegiatan perniagaan ekonomi yang dijalankan di bawah GLIC ataupun GLC untuk dirasai di peringkat bawahan itu, di peringkat rakyat secara keseluruhannya. Maka model-model yang diambil oleh GLIC dan GLC ini terdapat pelbagai model yang boleh digunakan sebagai sumber ataupun sebagai sumber pembiayaan ataupun modal dalam usaha untuk menggerakkan perniagaan dan sebagainya. Antara yang kita boleh lihat, kita katakan antaranya model pembiayaan berasaskan cukai. Ini cukai yang kita bayar kepada pihak kerajaan, yang akhirnya kerajaan menyuntik dana ini dalam GLC dan GLIC dan akhirnya kembali kepada rakyat semula. Begitu juga dengan model pembiayaan berasaskan kepada pelaburan. Contohnya, pelaburan yang dijalankan, hasil dividen yang diperolehi, keuntungan yang diterima, akhirnya juga akan memberikan pulangan kepada kerajaan dalam menyuntik usaha untuk memastikan pemarkasan ekonomi itu berlaku dan akhirnya rakyat juga akan menerima impak dan juga manfaat. Betul. Dalam konteks modal pembiayaan berdasarkan kepada sumbangan. Ini sumbangan terus, sumbangan derma dan sebagainya yang diperolehi oleh kerajaan. Kita juga faham bahawa wang rakyat ataupun dana rakyat ini bukan semata-mata menjadi sumber kerajaan. Kerajaan bersumberkan kepada pelbagai bentuk sumber, antaranya hasil daripada perniagaan antarabangsa, geran dan juga sumbangan antarabangsa, melalui aktiviti perniagaan kerajaan dan sebagainya. Ini juga sebahagian daripada yang akan menyuntik dana kepada GLIC dan GLC dan akhirnya mereka menjalankan perniagaan dan keuntungan itu akan berbalik kepada kerajaan dalam konteks pengagihan bajet dan sebagainya. Baik, bercerita tentang dana pengagihan dan sebagainya. Ada tiga tadi, cukai, keduanya pelaburan dan sebagainya. Tapi saya nak beralih kepada Puan Zabeta. Bagaimana pula kita nak mengawal dana-dana ini daripada disalahgunakan? Kalau kita lihat kan ada akta-akta yang orang kata yang tulus di Malaysia, bagaimana nak mengawal dana-dana itu supaya tidak digunakan mungkin dari segi politik ataupun kepentingan peribadi. Mungkin Puan Zabeta boleh kongsikan kepada penonton. Okey, baik. Terima kasih Mas Surah. Sama-sama. Terima kasih ahli panel. Begini kalau kita merujuk kepada syarikat GLC atau GLIC ni,
apa-apa pun dia masih syarikat, sama ada dia adalah private ke. Jadi sebenarnya isu yang timbul ni adalah bagaimana pula tentang yang menjadi pertikaian adalah apabila duit yang dikatakan digunakan itu adalah dana awam. Jadi itu fahaman daripada konteks orang awam. Tetapi dalam sudut perundangan itu berbeza. Jadi sebab saya nak rujuk kepada Akta Prosedur Tata Cara Kewangan 1957. Ada yang memperuntukkan bahawa apakah itu public money. Dan kita lihat public money, wang awam, dia bermaksud revenue, loan, trust or any other money, securities ke yang diterima ataupun dikumpulkan oleh federation ataupun account of the state. Jadi merujuk kepada GLC ni, apakah tanggungjawab mereka terhadap public money ataupun adakah sama ada public money tersebut jatuh dalam kategori maknanya dana ataupun hasil yang diperolehi daripada JLC tadi adakah ianya public money. Jadi jika kita merujuk kepada syarikat, dah tentu syarikat ini adalah terikat kepada undang-undang syarikat. Contohnya kita ada Akta Syarikat 2016 dan juga kita ada akta lagi satu Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007. Saya nak ambil contoh kepada Seksyen 317A yang memperuntukkan kelakuan yang dilarang oleh pengarah ataupun pegawai perbandanan yang tersenarai. Di sini menunjukkan bahawa tanggungjawab mereka sekiranya ada pengarah yang menyebabkan kerugian kepada syarikat, itu adalah pengarah, maka dia boleh dikenakan denda di bawah subsection yang sama, itu subsection 3, pemenjaraan sehingga boleh 10 tahun ataupun denda dan juga denda sehingga 10 juta ringgit jika berlaku kesalahan. Ya. Jadi bermaksud GLC, JLIC masih termaktub dalam undang-undang syarikat. Jadi selain daripada undang-undang syarikat ni, katakanlah di dalam syarikat tersebut berlaku salah laku, criminal breach of trust ataupun pecah amanah, menyalahgunakan kuasa, maka ianya adalah merupakan kesalahan di bawah Seksyen 405, 406 Kanun Keseksaan pada masa yang sama. Kita tengok Suruhanjaya Pencegahan Rasuah di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 ada juga memperuntukkan sekiranya salah guna kuasa, ada suapan, maka itu tetap menjadi kesalahan kepada mereka yang terlibat. Ke mana dana ini pergi, bagaimana perolehan dana ini, begitu. Okey. Kalau kita lihat dengan dana awam yang diberikan, terus berkaitan dengan SME dan sebagainya, bagaimana pihak-pihak SME ataupun syarikat-syarikat nak memperolehi dana awam tersebut? Bagaimana melalui proses yang seperti apa dan bagaimana untuk memperolehi dana tersebut melalui kerajaan tersebut? Mungkin Dr. Shah. Kita faham bahawa antara objektif pelaburan adalah untuk mencipta keuntungan. Betul. Itu apa-apa sahaja bentuk pelaburan, di akhirnya the bottom line of the business adalah untuk mencipta keuntungan. Keuntungan inilah yang dilakukan oleh JLC. JLC berusaha keras untuk memastikan bahawa setiap operasi perniagaan ataupun setiap pelaburan yang dijalankan akan memberikan keuntungan yang akhirnya akan mencambahkan benefit. Antaranya adalah kepada industri SME ataupun IKS ini. IKS akan mendapat pembiayaan dalam pelbagai bentuk. Khususnya contoh, apabila kita katakan IKS ingin meneroka dalam bidang teknologi maklumat ataupun dalam perniagaan yang berbentuk inovasi contohnya, maka JLC adalah antara pihak yang akan membiayai dana. Sudah tentu dia akan melalui proses-proses yang tara evaluation. Dia tidak semudah ABC ataupun kita cakap kita nak sejumlah dana maka kita akan terus mendapatkan dana, tidak. Kerana apa? The process of risk assessment itu akan berlaku. Risiko-risiko yang akan dinilai oleh pihak JLC itu sendiri akan berlaku. Risiko dari sudut keuangan, penilaian risiko keuangan, penilaian risiko dari sudut operasi, keupayaan IKS tersebut ataupun perniagaan tersebut dalam konteks mencipta keuntungan dan sebagainya, maka ini perkara yang dilihat. Kalau dalam konteks yang lebih besar, kalau kita melihat dalam konteks pelaburan keuangan, pelbagai kaedah yang bersifat empirikal ataupun kuantitatif dilakukan sebelum sesuatu keputusan pelaburan itu diberikan ataupun dilibatkan. Contoh saya lihat dalam konteks majoriti daripada JLC, tidak kiralah sama ada dalam ataupun luar negara, antara kaedah yang digunakan adalah yang kita sebut sebagai Monte Carlo analysis. Monte Carlo nak melihat kepada akhirnya apakah pelaburan yang dibuat itu akan memberikan hasil pulangan ataupun tidak. Begitu juga dengan value of risk. Kita menilai dari sudut risiko-risiko
apakah risiko kemungkinan yang akan berlaku sekiranya syarikat ini gagal dalam konteks pelaburan ataupun memperolehi dana dan sebagainya. Baik, sebut berkenaan kegagalan. Kalau kita dah tahu mana-mana sumbangan mestilah harus orang kata nak keuntungan dan sebagainya. Betul. Tapi bagaimana kalau ada syarikat ataupun entiti yang memperolehi wang sumbangan tersebut tapi menyalahgunakan orang kata dana tersebut dengan mungkin sama ada untuk peribadi dan sebagainya, dan adakah ia orang kata ada kesalahan dari segi undang-undang dan juga akan diteliti oleh pihak SPRM sekiranya terdapat salah guna dan juga rasuah? Begini Mas Turai, di dalam setiap kesalahan jenayah ni tentu kita bila berlaku sesuatu salah laku ataupun kecurangan secara jenayah yang pertama sekali kita perlu melihat kepada elemen jenayah. Sebab saya nak orang di luar sana faham bahawa yang kita dengar dana awam, sumbangan salah, ini tak seperti kalau undang-undang ni interpretasinya tak seperti sangkaan kita. Jadi kita ambil contohlah dalam perbuatan yang melibatkan contoh ada wang yang dimasukkan sebagai modal ataupun pelaburan kemudian digunakan secara curang untuk kepentingan peribadi, tidak pun disalurkan kepada syarikat tersebut tetapi adalah kaedah dan caranya adalah untuk kegunaan sendiri, maka itu adalah merupakan satu kesalahan pecah amanah. Jadi jika kesalahan pecah amanah, pihak penyiasatan ni dia akan buat siasatan. Pertama, memanggil saksi yang ada lah. Dan seterusnya selepas memanggil saksi tersebut, dia tengok apa dokumen yang ada. Begitu juga kalau sekiranya kesalahan itu jatuh di bawah akta kesalahan, maknanya akta Suruhanjaya Pencegah Rasuah 2009. Iaitu apabila contoh, saya ambil contoh Seksyen 23 akta tersebutlah. Apabila menggunakan jawatan dan kedudukan untuk mendapatkan wang, untuk mendapatkan suapan, maka apakah elemen di situ? Menggunakan jawatan. Jadi pembuktian itu perlu memenuhi elemen dan barulah dituduh di mahkamah. Baik, kembali dengan orang kata segmen-segmen seterusnya, kita akan sentuh berkenaan dengan wang sumbangan ataupun dana sumbangan yang telah diterima. Adakah ia digunakan sama ada salah laku dan sebagainya? Apa kata kita rehat seketika, kembali selepas ini. Baik, kalau kita lihat dana yang diperolehi adalah melalui tiga. Antara tadi yang Dr. Shah sebutkan berkenaan dengan cukai kepada rakyat dan akan diberikan kepada rakyat. Kedua adalah pelaburan dan terakhir adalah sumbangan yang diterima dan akhirnya perlu kepada rakyat. Tapi bagaimana pula kepada mana-mana pelaburan ataupun JLC yang diberikan untuk orang kata kepada ekonomi Malaysia, tapi ianya memberi kesan kepada rakyat sebab kalau kita sebut tadi yang berkenaan dengan cukai. Cukai of course akan ada masyarakat yang akan rasa bayar cukai tapi rugi akhirnya, dan datanglah berita-berita yang mengatakan penyalahgunaan dana orang kata swasta dan sebagainya. Jadi bagaimana kalau kita lihat perniagaan mesti ada pasang surut. Ada dua je, sama ada rugi atau untung. Betul. Jadi bagaimana Dr. Shah nak memberi penerangan kepada kita punya penonton? Saya rasa penonton pun lebih tahu bagaimana prosedur dan kita boleh terangkan kepada yang sedang menonton pada hari ini. Betul, Mas Surah. Dalam apa bentuk perniagaan sekalipun, kita akan berhadapan dengan risiko. Betul. Hidup ini sentiasa berhadapan dengan risiko. Begitu juga dengan konteks pelaburan. Saya bawa contohlah, di negara-negara luar juga, pelaburan yang berbilion ringgit juga menghadapi tekanan dan juga menghadapi masalah yang akhirnya menjurus kepada kerugian. Kita ambil contoh di Brazil, Petrobras, salah satu daripada syarikat minyak Brazil, mengalami kerugian sehingga 2 bilion US dollar. Dan dari sudut nilai pegangan syarikat dia, kerugian hampir 40 bilion US dollar. So ini antara perkara yang kita lihat, bukan sahaja melakukan bisnes itu, menjalankan perniagaan itu untuk bermatlamatkan keuntungan semata-mata. Objektifnya begitu, cantik, tetapi sudah pasti akan ada constraint, akan ada halangan-halangan yang akhirnya mungkin membawa kepada risiko kerugian. Itu yang pertama yang kita kena faham. Yang kedua, apabila berlakunya pergerakan perniagaan dalam JLC, sudah pasti dia akan melimpahkan ekonomi kepada negara. Bukan kepada ekonomi kepada rakyat semata-mata, tapi kepada negara secara keseluruhan. Kita tengok bagaimana penciptaan pekerjaan TNB, Telekom Malaysia, Petronas yang mempunyai puluhan ribu staf dan kaki tangan di bawah JLC yang boleh kita katakan sebagai giant JLC di Malaysia. Ini antara limpahan yang telah pun pergi kepada rakyat secara
langsung dan rakyat menerima manfaat bukan sahaja kepada diri individu tetapi kepada limpahan isi rumah dan sebagainya. Begitu juga dengan berkaitan dengan sektor swasta. Kita melihat bagaimana GLC bekerjasama dengan Gamuda dalam konteks nak membangunkan MRT, contohnya di Lembah Kelang. Dan akhirnya bagaimana prestasi Gamuda ini yang berjaya diketengahkan, yang akhirnya berjaya mendapatkan projek berbilion ringgit daripada negara Taiwan. Ini antara prospek yang akhirnya bagaimana limpahan yang dilakukan oleh GLC memberi manfaat kepada ekonomi Malaysia secara keseluruhan. Jadi kita kena faham dalam konteks melakukan perniagaan sudah pasti bermatlamatkan keuntungan kerana di dalam syarikat ada pelabur-pelabur yang sentiasa menunggu. Betul. Di akhir tempoh pelaburan dia akan melihat pada adakah saya akan menerima dividen ataupun sebaliknya. Tetapi di sana juga ada constraint yang perlu kita lihat. Constraint inilah risiko-risiko yang kita maksudkan. Walau bagaimanapun, kita faham juga dalam konteks nak mengurangkan risiko, syarikat-syarikat banyak melakukan menggunakan kita panggil sebagai alat-alat keuangan dari sudut nak memitigasi, mitigate the risk, meminimumkan risiko tersebut. Contoh, kalau kita melihat dalam konteks Maybank, dalam konteks CIMB, TNB, Petronas, mereka menggunakan instrumen-instrumen keuangan dalam usaha untuk meminimumkan risiko dan impak pasaran. Pasaran ini sangat fluctuate sifat dia, sangat turun naik sifat dia. Apabila berlakunya perubahan dalam konteks ekonomi Amerika Syarikat contohnya, Malaysia juga terkesan secara tidak langsung. Negara-negara ASEAN juga lain terkesan. Maka GLC punya pelaburan, kita kena faham sentiasa bermatlamat keuntungan tetapi di sana akan tetap berlakunya risiko-risiko tertentu. Baik, saya sambung dengan Dr. Shah punya penerangan tadi. Kalau kita lihat, satu syarikat mesti akan ambil tempoh masa sama ada 5 tahun, 10 tahun, sama ada rugi ataupun untung. Kalau ada syarikat yang menerima dana tersebut kemudian rugi dalam tempoh 5 tahun, adakah tindakan untuk terus berhenti ataupun tarik handbrake ataupun meneruskan sahaja? Kalau kita lihat seperti yang Dr. Shah kata, Petronas membuat keuntungan, malah nama negara Malaysia di keluar negara sangat famous dengan Petronas adalah sumbangan ataupun injection daripada GLC ini tadi. Jadi bagaimana kalau kita lihat sesuatu company yang menerima dana tersebut kemudian memang rugi. Adakah bagaimana prosedur dia, sama ada tarik handbrake dan sebagainya? Sebenarnya dalam pelaburan adalah sesuatu yang bersifat biasa dan common untuk kita melakukan withdrawal ataupun mengambil keputusan untuk menarik balik unit saham kita dalam satu-satu pelaburan. Contohnya apabila kita melihat prospek perniagaan yang telah kita laburkan tidak memberikan prospek yang begitu baik dari sudut mencipta keuntungan, maka kita boleh mengambil keputusan untuk menarik balik pegangan kita dan akhirnya kita melihat kepada prospek yang lain yang lebih menguntungkan. Jadi dalam konteks perniagaan, apabila contohnya saya meletakkan 50 juta dalam syarikat A dan akhirnya setelah analisa dibuat, reassessment of risk dibuat setiap tahun, saya menjangkakan syarikat ini tidak mampu memberikan pulangan balik kepada saya dan saya berkeputusan untuk menarik balik pelaburan ini dan meletakkan di pelaburan lain, di syarikat lain. Itu perkara yang biasa berlaku dalam pasaran. Malah kita katakan bahawa itu tindakan yang berani dan bijak dalam konteks melakukan perniagaan kerana kerugian yang kita lihat akan berlaku pada masa depan daripada dia terus berlaku dengan keadaan yang lebih teruk dan dahsyat, maka kita berhentikan pelaburan kita dan kita melihat pada prospek yang lain. Baik, saya nak teruskan dengan Puan Zabita. Kalau kita lihat adalah isu-isu terkini yang mungkin related dan sebagainya. Kalau kita lihat isu berkenaan dengan tarik handbrake dan pelaburan diberhentikan, tetapi ianya melibatkan mungkin ada siasatan, ada pecah amanah berlaku, rasuah berlaku. Jadi pihak SPRM ataupun entiti di Malaysia ini terpaksa melakukan tindakan turun padang melihat semua dokumen tersebut adakah betul-betul dilakukan dengan secara baik. Adakah kerugian tersebut benar-benar berlaku disebabkan syarikat tersebut ataupun berlaku penyelewengan ataupun rasuah dan sebaliknya. Dr. Zabita, Puan Zabita. Saya sebenarnya suka penjelasan Dr. Shah. Dia cakap tadi, sebenarnya dalam perniagaan ni, GLC, JLIC ke ataupun company di Malaysia ni, dia punya motif dia adalah dah tentu objektifnya mendapatkan keuntungan. Tetapi orang kadang-kadang dia kurang faham. Macam contoh, mereka masuk share dan mereka mengharapkan nak untung. Bila tak untung, dia kata scam. Tapi ini share yang official, memang rasmi. Betul. Jadi dalam keadaan ni sebenarnya sekiranya GLC, syarikat-syarikat begini telah menjalankan kaedah yang betul, tetapi berlaku kerugian. Jadi tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi isu
adalah apabila berlaku ketirisan dari segi integriti, penyalahgunaan kuasa. Dah tentu kalau sekiranya kesalahan ini melibatkan elemen-elemen jenayah, pecah amanah, kalau sekiranya melibatkan money laundering, duit yang disalurkan kepada satu syarikat yang kita pun tak tahu betul ke tidak dalam keadaan itu, maka itu adalah merupakan satu kesalahan. Menggunakan kuasa secara salah, maka ini semua adalah merupakan kesalahan. Dan proses perundangan untuk kes-kes yang melibatkan kewangan ni kadang-kala mengambil masa bertahun-tahun. Ada juga orang yang cakap contoh dekat mahkamah tu kenapa lama sangat, adakah terdapat pelibatan politik. Sebenarnya sekiranya melibatkan akaun ada beberapa akaun perlu kenal pasti, saksi yang perlu dipanggil. Jadi dalam keadaan ini apabila proses siasatan yang Mas Surah sebutkan tadi itu proses siasatan. Selepas siasatan dah lengkap dan selesai, maka perlu mendapatkan izin daripada pendakwaan dan perlu dibawa ke mahkamah. Siasatan itu satu hal, keterangan daripada saksi. Siasatan mungkin menjerumuskan ke arah bahawa terdapat ketirisan ataupun salah laku. Tetapi apabila mengambil keterangan di mahkamah, kita tengok ada beberapa kes yang melibatkan beberapa individu yang telah didakwa di mahkamah, tetapi akhirnya keputusan itu keputusan itu mereka menang. Jadi dalam keadaan ini bukan saja siasatan tetapi proses pendakwaan di mahkamah serta memanggil saksi-saksi itu juga penting. Saya sentuh sikit berkenaan dengan kes Awan MDB yang mana memang dah dikenakan tindakan dan sebagainya. Mungkin Puan Zabita boleh orang kata memberi penjelasan kepada penonton di rumah ataupun yang sedang melihat ini, sebenarnya kalau boleh dah dapat dana tersebut, jangan lakukan perkara-perkara yang melanggar integriti yang mana mungkin terlibat dengan akta amla, rasuah dan sebagainya. Sebab kalau kita lihat hukumannya berat, di mana mungkin senang sekarang ataupun sama ada dia berkepentingan sama ada politik ataupun individu sendiri dan akhirnya Baik. begitu, checkmate. Baik Mas Surah, sebab Mas Surah kata kena ingatkan mereka di rumah dah tentulah kalau kita ni mungkin tak terlibat dengan JLC tetapi saya tengok yang menjadi trend sekarang apa tahu, mereka suka buat kutipan derma. Kutipan derma kadang-kadang mereka buat live dan mereka mengutip dana awam dan mereka tak sedar sebenarnya di luar sana ataupun di Malaysia ini kita ada undang-undang, antara undang-undang yang ada illegal deposit taking. Contoh kita lihat bawah akta akta Financial Service Act lah. Okey. Jadi dalam keadaan ni kita ni seronok, tapi yalah di Malaysia ni kawalan terhadap crowdfunding ni masih kurang, tetapi bukan tak ada kes yang didakwa. Jadi berhati-hati apabila melibatkan amanah orang, kalau salah guna, ada beberapa kes yang telah dituduh di mahkamah. Kena hati-hati sebab duit ni duit amanah dan tujuan pemberian dia adalah untuk tujuan tertentu, kita gunakan untuk tujuan salah, itu adalah satu kesalahan jenayah. Okey, saya nak terus kepada Dr. Shah. Kalau kita lihat impak kepada kes penyelewengan terhadap keyakinan pasaran pelabur, kita tahu di Malaysia ini saham kita melibatkan luar negara juga. Yang mana bagaimana pula kalau sekiranya pelabur ni dah letak injection di JLC mana-mana, kemudian datangnya ada satu kes-kes yang melibatkan integriti syarikat yang tidak jujur, tidak amanah. Adakah ia memberi kesan yang teruk kepada Malaysia secara orang kata logiknya, sebab dia berkaitan. Sebut mungkin syarikat ini yang membuat satu orang kata isu, tetapi dia melibatkan Malaysia secara logiknya. Baik, dia mempunyai korelasi yang sangat positif apabila berlakunya penyelewengan dan kes-kes yang so-called sebagai berprofil tinggi, maka dia akan memberikan kesan kepada pelaburan. Landscape ekonomi pelaburan di Malaysia sekarang ini sedang pulih. Betul. Hasil daripada kepulihan dan juga rancangan kerajaan selepas daripada pandemik COVID-19 dan sebagainya. Maka apabila berlakunya perkara-perkara yang kita lihat sebagai boleh merencatkan pertumbuhan ekonomi, sudah pasti kesan kepada syarikat khususnya dari sudut penurunan harga saham itu akan turun secara drastik. Kemudian dari sudut penarafan juga, penarafan kredit, penarafan yang diberikan oleh Standard & Poor's, Moody's sebagai agensi penarafan yang memberikan penarafan kepada syarikat-syarikat di dalam negara kita juga mungkin terkesan. Kerana apa? Kerana apabila berlakunya isu-isu integriti, berlakunya isu-isu yang berkaitan dengan salah guna, penyelewengan, salah guna kuasa, rasuah dan sebagainya, sudah pasti di negara mana sekalipun akan memberi kesan kepada keadaan ekonomi dan juga kepada landscape ekonomi secara keseluruhan. So, dalam konteks ini kita faham, kita perlukan kepada foreign direct investment.
pelaburan asing untuk membawa masuk pelaburan mereka dalam negara kita. Begitu juga negara luar memerlukan pelaburan-pelaburan asing daripada negara lain untuk memastikan bahawa ekonomi mereka bertumbuh. Sekarang ini Malaysia sedang bertumbuh dengan baik. FDI kita meningkat, KDNK kita meningkat, sumbangan Petronas, sumbangan khazanah kepada negara juga sangat baik. Tahun lepas saja kita tengok tahun 2023 hampir 3 bilion dicatatkan keuntungan oleh khazanah. Ini satu kejayaan yang mana kita lihat khazanah mampu membangkitkan keuntungan, mencipta keuntungan yang besar walaupun kita sedang menghadapi satu situasi ekonomi yang tidak memberangsangkan akhir-akhir inilah, khususnya selepas pandemik COVID-19. Jadi isu ini perlu diberi perhatian khususnya dalam isu integriti dan sebagainya kerana secara langsung dia akan memberikan konotasi negatif kepada landscape negara. Baik, kita sebut berkenaan dengan integriti dan sebagainya. Mungkin selepas ini kita akan terus ke arah bagaimana integriti, bagaimana undang-undang yang akan diimplementkan sekiranya ada individu ataupun syarikat yang memang sengaja mengambil kesempatan ini, mendapatkan dana ini untuk tujuan kepentingan peribadi. Baik, kita rehat seketika, kembali seketika nanti. Baik, di Malaysia umum mengetahui bahawa ada beberapa undang-undang ataupun kesalahan yang telah dilakukan sekiranya terlibat dengan kesalahan gunaan pelaburan dana dan sebagainya. Antaranya adalah, selalu kita dengar adalah SPRM, Akta Amlah, dan mungkin ada lagi tindak-tindakan ataupun bagaimana, ada tak lagi orang kata kita sebut pecah amanah lain ataupun kata kesalahan jenayah lain yang berkaitan dengan dana awam ini? Mas Surah, kebiasaannya bagi kesalahan yang melibatkan kewangan bila kita ambil yang biasalah, yang tidak melibatkan JLC, contoh orang awam yang ada kutipan derma ke tiba-tiba salah guna, itu adalah merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 403 Kanun Keseksaan secara curang menggunakan harta tersebut. Dan kita lihat pula kalau sekiranya berlaku pecah amanah, dia adalah merupakan kesalahan di bawah Seksyen 405 Kanun Keseksaan dan boleh dihukum di bawah Seksyen 406. Dan ini antara kesalahan yang banyaklah kita baca dalam surat khabar. Dan akta-akta lain yang terlibat, misalnya kita lihat di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Seksyen 23, iaitu menggunakan kuasa atau jawatan untuk mendapatkan suapan, dan kita lihat pengubahan wang haram, dan ada juga macam tujuan crowdfunding. Crowdfunding yang kadang kita tengok yang Bitcoin, ada buat e-wallet lah, apalah, tetapi tidak ada lesen, tidak ada pemantauan, buat secara illegal, maka dia boleh jadi kesalahan di bawah Seksyen 137 illegal deposit taking tadi, Financial Service Act. Jadi akta-akta ini adalah merupakan kesalahan jenayah, dan kita dah tentu tahu kesalahan jenayah ni dia pasti ada denda. Dia atau dan penjara, tertakluk kepada seksyen. Ada seksyen yang kata atau penjara, tetapi selalunya untuk kesalahan rasuah ni semua dia akan dan lah, dan seterusnya. Ada juga yang berapa kali ganda nilai suapan, tertakluk kepada jenis-jenis kesalahan. Dan seperkara lagi sekiranya ia melibatkan contoh salah seorang daripada ahli di dalam JLC tersebut menyalahgunakan kuasa sehingga menyebabkan syarikat tersebut kerugian, sama ada syarikat selain daripada JLC, syarikat lain, maka pihak syarikat boleh mengambil tindakan secara sivil untuk mendapat ganti rugi, dan ataupun mereka yang aggrieved party lah. Sebab kena ingat dalam sesebuah syarikat ni sebenarnya dia ada tanggungjawab. Dia ada tanggungjawab kepada shareholder, dia ada tanggungjawab kepada stakeholder. Jadi dalam keadaan ini tertakluk kepada jenis kesalahan dan juga kerugian yang telah disebabkan oleh individu tersebut. Jadi kalau kita lihat kesalahan yang dilakukan sama ada yang terlibat oleh pengarah syarikat dan sebagainya, perlu ada BOD, Board of Director, yang perlu disiasat juga. Jadi bagaimana pula mungkin ada board director yang hanya sebagai investor tapi terpalit juga, dan adakah mereka ini semua akan disiasat? Dia tertakluk, Mas Surah. Kalau macam contoh ada pelibatan. Sebab itulah proses di mahkamah ni dia perlu ada siasatan yang sangat-sangat, orang kata G2 lah. Ada dokumen yang dirujuk, ada money transaction, money trail tu, dari mana ke mana, siapa yang punya angkara. Maka dalam keadaan ini, kalau dapat dikenal pasti dan dikesan, dah tentu mereka yang terlibat. Kalau bukan seorang, kalau dibuat secara bersama-sama, ada elemen subhat, maka akan didakwa secara bersama. Bagaimana pula saya teruskan, ada entiti yang dikambing hitamkan? Faham tak maksud saya? Sebenarnya mereka ini adalah entiti yang dikambing hitamkan
tidak terlibat, tetapi because of dia adalah salah seorang board of director dalam company, jadi terpaksa kena. Dia begini, kita berpatah balik kepada prinsip undang-undang, ignorance of law is not a defense. Kita tak boleh kata, oh saya tak tahu orang guna nama saya ni bagi je. Tapi tiap-tiap bulan rupa-rupanya kita pun ada dapat certain sum of money yang kita dapat tu. Jadi dalam keadaan ini bukanlah pembelaan. Kalau kita tahu memang betul-betul wang tersebut digunakan untuk benda-benda yang tak betul lah. Contoh terutama sekali dalam pengubahan wang haram misalnya. Itu melalui Akta AMLA. Yes, Okey, saya nak teruskan dengan Dr. Shah berkenaan dengan kepentingan due diligence dari perspektif undang-undang itu sendiri. Oh, dari perspektif undang-undang mungkin Due diligence daripada segi ni dari lah. perspektif ekonomi mungkin saya melihat dari sudut ketelitian dan kewajaran sebelum kita membuat pertimbangan ke atas keputusan untuk membuat pelaburan ataupun tidak. Kita melihat satu senario yang cukup menarik oleh Khazanah apabila Khazanah mengambil alih MEVCAP, Malaysian Venture Capital dan juga Penaja Capital. Kedua-dua ini adalah syarikat pemula dan syarikat teroka pemula yang dilihat mempunyai prospek yang baik oleh Khazanah, dan Khazanah telah pun injek capital sebanyak RM1 bilion. So melalui model National Fund to Fund, kalau tak silap saya, kerajaan Khazanah telah pun memperkenalkan dana ini, model ini dalam usaha untuk mewujudkan ekosistem pelaburan yang baik untuk kedua-dua syarikat yang telah pun diambil alih oleh Khazanah. Jadi apa elemen sehingga menyebabkan Khazanah mengambil alih kedua-dua syarikat ini sebagai anak syarikat mereka? Sudah pasti melalui proses ketelitian yang rapi, sudah pasti sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi, melalui proses penilaian risiko, adakah syarikat ini mampu untuk mencipta keuntungan ataupun tidak, adakah mampu untuk pada masa yang sama mencipta ruang untuk menyumbang kepada landscape pelaburan di Malaysia yang lebih baik dan menjadi satu kuasa ekonomi khususnya dalam bidang inovasi yang terbaik di Asia contohnya. Maka perkara-perkara ini perlu diteliti secara sewajarnya. Kerana apa? Kerana akhirnya kita nak mencipta keuntungan. Kita nak pastikan kedua-dua anak syarikat kita juga akan mencipta keuntungan dan memberikan pulangan yang balik kepada kerajaan. Sama juga dengan syarikat-syarikat besar. Saya ambil contoh syarikat gergasi minyak Saudi, Aramco contohnya. Tahun lepas saja mencipta keuntungan lebih daripada 100 bilion US dollar, mengalahkan Petronas. Petronas sekitar 80 bilion. Itu pun dah banyak. Tapi kenapa kita melihat bagaimana Aramco ini akhirnya berjaya mencipta keuntungan sebesar itu dengan jumlah aset, pegangan aset yang cukup besar? Kerana due diligence, penelitian yang dibuat di peringkat awal sehingga akhirnya mampu memberikan pulangan kepada rakyat Saudi. Ini yang kita nak. MEVCAP dan Penaja Capital tadi yang telah pun diambil alih oleh Khazanah, kita percaya di sana ada keputusan yang telah pun melalui proses due diligence. Saya nak teruskan kepada Puan Zabita. Kalau kita lihat sebenarnya personal attack sekarang ni lagi tinggi, lagi teruk. Maksudnya ramai netizen di luar sana yang menjadi peguam cara, menjadi wartawan. Kita berbalik kepada personal attack. Kalau kita lihat kebanyakan syarikat-syarikat yang terlibat dan terpalit dalam isu-isu SPRM, Akta AMLA dan sebagainya, mesti akan tak lari dengan personal attack. Contohnya, kalaulah kata company tersebut rugi, bagaimana mereka ini boleh meneruskan kelangsungan mereka dengan menunjukkan kemewahan, attachment dengan beli handbag yang berkoleksi. Kita tak sebut dengan situasi sekarang, tapi benda ni berlaku dengan kes-kes sebelum ini, yang mana dah memang pun dah disabitkan kesalahan, dan akhirnya apa-apa segala harta-harta yang ada telah disita dan orang kata didapati bersalah, orang kata dah memang tak dapat nak diteruskan. Dan segala handbag, kasut handbag dan duit yang ada dijumpai akan disita dan sebagainya. Benda ni memberi kesan kepada orang kata diri sendiri. Akhirnya bagaimana mereka ini, daripada sudut undang-undang kita tahu mereka belum bersalah, tapi dari segi sudut personal attack ni bagaimana? Begini Mas Suran, zaman sekarang ni kita bukan saja ada mahkamah, kita juga ada court of public opinion. Yes. Dan saya sendiri sebagai seorang peguam, saya sangat takut dengan court of public opinion. Jadi sebenarnya kalaulah nasihat saya lah kepada diri sendiri dan juga peringatan untuk diri sendiri dan orang di luar sana, tolong kita ni kena beringat-ingat bila nak buat. Saya melihat sekarang ni memang dah jadi satu trend lah, sebab Mas Suran tadi sebut netizen dan tentu kita ada media sosial dan ramai ada founder produk, pengasas syarikat dan setiap
setiap satu daripada mereka menggunakan kaedah yang berbeza-beza. Ada setengah orang rasa dengan menaikkan barang-barang brand ni baru menunjukkan bahawa syarikat laku, maknanya bisnes menjadi. Jadi dalam keadaan ini kita tak boleh nak buat apa-apa dengan netizen yang mempunyai opinion sendiri. Tetapi kalau sekiranya keterlaluan, contoh keputusan kat mahkamah tak salah lagi. Okey, dan dia dah muat naik muka pengasas syarikat ke misalnya, dan dia buatlah satu tulisan yang panjang-panjang. Dalam keadaan ini saya nak pesan kepada orang awam juga kena berhati-hati dengan tulisan. Takut nanti dalam seronok kita menyerang, nanti kita pula yang kena saman. Tapi pada masa yang sama kadang-kadang mungkin kita sendiri yang mengundang kepada arah itulah. Sebab kaedah ni kalau kita tengok dekat luar sana, macam-macam apa orang kata pempengaruh guna. Ada yang nampak macam humble. Jadi itu tertakluklah, sebab bila kita memilih untuk menjadi pempengaruh, muka ni ada di media sosial, maka kita tertakluk kepada pandangan orang awam. Baik, saya suka tentang Dr. Shah sebut berkenaan dengan strategi pelaburan berhemat untuk dana awam. Kalau kita lihat some injection kepada Petronas dan sebagainya, ada juga yang orang kata menyuarakan hasrat untuk membantu sesetengah individu, ataupun kita lihat bagi sebagai contohlah Khairul Aming, humble kehidupannya tetapi memberi peluang pekerjaan kepada ramai pekerja mereka. Ini saya tak dapat apa-apa, saya memang nak cerita ini adalah contoh yang terbaik yang mana kita boleh lihat sebagai founder ataupun sebagai syarikat, orang kata pemilik syarikat yang memang membantu untuk menaikkan orang kata ekonomi negara. Inilah contoh yang terbaik untuk kita bantu, dan ia secara tidak langsung membawa nama Malaysia di peringkat luar negara, yang mana menteri sebelum ini daripada luar negara datang ke Malaysia untuk melihat siapakah Khairul Aming ini sendiri, dan mungkin bagaimana untuk menyusun strategi pelaburan berhemat untuk dana awam sebagai contoh yang saya sebutkan tadi tu. Okey. Bila kita sebut tentang pelaburan ataupun strategi berhemat, sekarang ni kata-kata orang bercakap tentang ESG lah, environmental, social dan juga governance. Yang paling penting dalam konteks perbincangan kita, mungkin saya boleh fokus kepada dua, iaitu social punya kepentingan dan juga governance urus tadbir. Kedua-dua elemen ini sebenarnya kalau kita tak jaga dengan baik, apa sebagaimana yang ahli panel kita katakan tadi, akhirnya boleh mengundang kita kepada kes saman dan sebagainya. Manfaat kepada sosial itu sangat penting. So dalam apa-apa saja bentuk pelaburan, khusus kepada JLC ataupun JLIC ini, memang kita kena mengambil kira kepentingan sosial ataupun kepentingan awam pada masa yang sama. Selain daripada kita nak mengejar keuntungan, kita nak memaksimumkan profit dan sebagainya. Yang kedua ialah dari sudut urus tadbir. Urus tadbir dia mesti berjalan dengan telus, dia mesti transparent. Dia mesti bersifat tidak ada kepentingan ataupun konflik of interest dalam keputusan yang dibuat. Apabila keadaan-keadaan ini berlaku, maka saya percaya dia akan memberikan impak ataupun implikasi yang positif. Bukan sahaja kepada pelabur tetapi juga kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kerana di sana ada kepentingan dalaman dan juga kepentingan-kepentingan luaran yang perlu kita jaga. Maka kerajaan melalui syarikat-syarikat JLC, pelaburan dan sebagainya ini, saya percaya dalam puluhan JLC yang kita ada di Malaysia ini, yang di mana ada campur tangan kerajaan dan kerajaan mempunyai kepentingan ke atasnya dari sudut untuk mencipta sumber dan sebagainya, maka kita perlu berhati-hati dalam strategi pelaburan ataupun strategi perniagaan. Baik, saya mungkin selepas ini nak memberi orang kata nak memberi orang kata pendedahan. Adakah cadangan-cadangan untuk memperketatkan orang kata undang-undang di Malaysia supaya tidak ada lagi salah guna dana awam. Jadi sebelum itu kita rehat seketika, kembali selepas ini. Baik, kita sebut berkenaan dengan bagaimana nak mempertingkatkan undang-undang di Malaysia. Tapi sebelum tu kita nak tahu juga kepentingan due diligence dari perspektif undang-undang. Mungkin Puan boleh terangkan berkenaan dengan due diligence ini. Tadi Dr. Shah dah terangkan betapa pentingnya dan bagusnya ada hasilnya. Kita lihat dalam undang-undang pula, due diligence memang tidak ada tafsiran secara spesifik lah. Tapi Security Commission ada memberikan apakah itu guideline. Contohnya, antaranya adalah process of investigation and inquiry. Kena buat siasatan. Jadi pentingnya kadang-kadang kita tengok siasatan ni tak semestinya dari segi kewangan. Kewangan ni kita tengok, okey, satu kita nak kena dapatkan financial statement. Kita nak tahu dalam 5 tahun ni ada rugi ke tidak. Sebab kita nak invest berjuta-juta ni.
ini. Selain daripada dari segi kewangan, ada juga risiko lain. Adakah pada ketika itu sebenarnya syarikat ini tengah menerima saman ataupun dalam proses undang-undang yang berjuta ringgit juga? Jadi dalam keadaan ini, adakah risiko-risiko sebenarnya syarikat ini dalam usaha untuk di-wind upkan ataupun digulungkan? Jadi sebenarnya due diligence ni banyak kalau kita melalui proses ini, sebab saya percaya dalam syarikat JLC yang besar ni mesti ada bahagian department risk yang akan menyiasat dan meneliti. Jadi dalam keadaan ini apabila siasatan dibuat dan penelitian dibuat, maka ada banyak perkara yang boleh diselamatkan sebelum jadi satu kerugian dan juga saman benyaman yang boleh sehingga jutaan atau bilion ringgit di mahkamah. Jadi kalau kita lihat tentang memperkasakan dan memperketatkan undang-undang di Malaysia, kalau kita lihat Puan Nozita, kalau kita, banyak lagi sebenarnya yang masih lopong berkenaan dengan akta-akta penyalahgunaan dana dan sebagainya. Kita lihat mungkin ada tapi tak diimplement. Bagaimana nak memperketatkan? Kalau kita lihat wang sumbangan ataupun dana ini mungkin boleh diperolehi dengan begitu mudah, tapi bagaimana kita nak menyekat mereka ini supaya tidak menyalahgunakan dan akhirnya memberi kesan kepada rakyat? Tadi Dr. Shah ada sebut 3 penerimaan dana awam. Ini dana awam dan begitu juga dengan public punya collection Dan kita lihat sehingga ke hari ini tidak ada satu undang-undang yang khusus. Saya ambil contoh. Di Malaysia kita ada Akta Dadah Berbahaya. Dalam tu adalah segala section apa jenis dadah dan kaedahnya. Dan kita lihat pula contoh Akta Kerja 1955 ada disebut apa kaedahnya, cuti berapa, spesifik setiap satu. Tetapi malangnya di Malaysia sehingga ke hari ini masih belum ada lagi akta berkaitan dengan isu bagaimana kutipan awam ini boleh dibuat, siapa yang berhak buat satu spesifik akta, siapa yang boleh buat, bagaimana sekiranya kesalahan jenis apa. Jadi dalam keadaan ini kalau sekiranya kita dapat mewujudkan seperti tidak ada akta kanak-kanak, kita lihat spesifik satu demi satu. Saya rasa sangat cantik dan perkara ini boleh mengawal sebab kita lihat zaman sekarang ni bila semua orang boleh buat transaksi secara online. Saya tak tahulah sehari ada berapa juta transaksi yang dibuat. Dalam keadaan ini undang-undang tersebut perlu ada untuk mengawal aktiviti-aktiviti yang tak sepatutnya berlaku melibatkan kewangan. Baik, kita nak teruskan dengan impak pengurusan dana awam terhadap bajet negara dan pembangunan sosial. Kita lihat baru-baru ini bajet pun dah diluluskan dan sebagainya. Bagaimana ia memberi impak kepada kita punya sosial, Dr. Shah? Impak pelaburan ni satunya pergi kepada keuntungan dan keduanya kepada kepentingan sosial. Kepentingan sosial ini yang menjadi polemik dalam konteks perbincangan kita ataupun dalam seminggu dua ini dalam perbincangan masyarakat. Jadi apabila kita cakap tentang pengurusan dana awam terhadap bajet negara dan juga pembangunan sosial, jadi pembangunan sosial itu mesti bersifat menyeluruh. Apa sahaja yang berkaitan dengan rakyat, kemudahan infrastruktur, pembangunan dan sebagainya, dia mesti pergi kepada manfaat dan dinikmati oleh rakyat. Dalam konteks JLC, kita faham JLC mengembalikan pulangan mereka ataupun keuntungan mereka kepada kerajaan dan akhirnya kerajaan menentukan keutamaan-keutamaan bajet akan pergi ke arah mana. Contohnya untuk pembangunan nelayan, untuk pembangunan sektor pertanian, untuk pembangunan sektor perladangan contohnya. Akhirnya limpahan ini pergi kepada mereka, pada rakyat. Pembangunan sosial itu akan menerima kesan. Dalam konteks contoh, saya bagi contoh JLC dan juga SME sekali lagi. SME akan terima manfaat, tidak kiralah manfaat tersebut bersifat mikro ataupun bersifat makro, bersifat limpahan. Maksudnya ekonomi SME itu akan berkembang apabila kerajaan memanfaatkan keuntungan yang diterima daripada JLC ini kepada mereka. Jadi SME dan juga rakyat, dia akan berkait rapat. Rakyat juga akan menerima manfaat. Kerana itulah kerajaan boleh memberikan subsidi, kerajaan boleh memberikan sumbangan-sumbangan tertentu. Kerana apa? Kerana kerajaan mempunyai dana dan lebihan dari sudut memudahkan ataupun menguntungkan rakyat. Okey, kalau kita lihat bagaimana pula dana yang disalurkan itu tidak memberi manfaat kepada rakyat maupun masyarakat, sebab kalau kita lihat kes-kes yang mungkin ada yang berlaku dan terpalit dan sebagainya melibatkan satu orang kata fashion yang tidak ada mungkin pada pandangan orang, kenapa perlu diberi some allocation untuk salah satu company. Berbeza dengan tadi Dr. Shah sebut berkenaan dengan kalau kita memberi perkilangan, contohnya memberi manfaat kepada pekerja dan akhirnya sambungan tersebut diberikan saluran kepada rakyat. Tapi bagaimana sebenarnya, adakah untuk mendapat dana ini mudah ataupun ada
entiti-entiti di belakang yang membantu untuk mendapatkan dana tersebut. Itu yang soalan saya rasa ramai rakyat nak tahu bagaimana sebenarnya dana tersebut boleh disalurkan dengan begitu mudah. Dan orang lain mungkin ada lagi yang memerlukan dana tapi tidak diberikan kesempatan. Sebab itu saya katakan antara prospek pelaburan ataupun perniagaan hari ini yang berpotensi tinggi untuk mencipta keuntungan antaranya adalah mereka yang terlibat dalam konteks kreativiti dan inovasi, perniagaan yang bersifat sedemikian dan juga yang terlibat dalam konteks e-dagang ataupun e-commerce. Jadi isu yang seminggu dua ini panas berkaitan dengan e-commerce lah, e-dagang. Jadi kita percaya atas penilaian e-dagang itu mempunyai prospek yang baik dan menguntungkan. Bukan saja di Malaysia tetapi juga di seluruh negara, di seluruh dunia. Mengatakan bahawa ini antara prospek-prospek yang boleh dilihat dari sudut growth-nya akan meningkat dan juga prospek keuntungan juga mempunyai potensi yang besar untuk dilaksanakan. Maka dalam konteks kes ini saya juga perlu menghormati kes yang sedang berjalan. Kita tidaklah menyentuh secara dalam kerana masih lagi dalam siasatan. Tetapi kita perlu memahami proses due diligence yang disebutkan oleh Puan Zabita sebentar tadi itu telah pun melalui proses yang tara, yang sangat spesifik, yang sangat teliti yang dilakukan oleh di pihak khazanah ataupun pihak JLC sendiri. Kerana apa saya sebutkan tadi di awal pembincangan kita ada penilaian terhadap risiko keuangan. Itu risiko antara paling besar dilakukan sebelum keputusan pelaburan dibuat. Nak melihat kepada sejauh mana ROI yang bakal diterima, sejauh mana keuntungan yang boleh dibuat, margin untung bersih yang boleh dilakukan, adakah berlakunya aliran tunai masuk kepada syarikat sekiranya pelaburan dibuat. Analisa risiko ini telah pun berlaku di peringkat awal. Saya amat percaya. Kerana GLC ini bukanlah syarikat yang kecil sifat dia. Dia jutaan dana dilaburkan ke atas syarikat-syarikat ini, maka sudah pasti dia melalui proses yang sama. Okey. Kita sebut berkenaan dengan dana. Pastinya dana itu tidak perlu dipulangkan sebab dia seperti dengan macam umpama geran dan sebagainya. Tapi saya nak tanya juga kepada Dr. Zabita, undang-undang sedia ada yang melindungi dana awam dan mekanisme tersebut yang boleh digunakan untuk mengembalikan semula dana yang diselewengkan. Kalau kita lihat tadi perspektif adalah dana untuk membantu kepada rakyat. Tapi bagaimana pula dana itu diselewengkan dan bagaimana pula untuk mendapatkan semula dana yang telah diselewengkan tersebut akhirnya pulang kembali kepada JLC ataupun pihak-pihak yang sepatutnya dapat semula. Dia kalau melibatkan contoh di bawah kesalahan pengubahan wang haram di dalam akta tersebut ada memperuntukkan kaedah-kaedah lah kalau sekiranya wang tersebut digunakan untuk pengubahan wang haram dan wang tersebut telah pun dibekukan dan melalui satu prosiding dekat mahkamah. Jadi dalam prosiding apabila dibekukan pihak pendakwa raya boleh mengeluarkan atau mewartakan apakah senarai contoh harta ni. Nak tengok secara spesifik dia ada section-section yang terlibat. Dalam keadaan ini sekiranya kita adalah orang yang terlibat berlaku penyelewengan, duit tadi telah dibekukan untuk dibawa lari misalnya, dalam keadaan ini kita boleh menuntut di mahkamah dengan memfailkan permohonan. Tetapi bukan semudah itulah boleh pergi dan claim kata ini duit saya. Perlu ada pembuktian kalau ada perjanjian yang kita telah masuki misalnya. Jadi dalam keadaan ini perlu merujuk kepada akta yang akta pengubahan wang haram tersebut. Baik, mungkin terakhir saya nak bagi Dr. Shah ringkaskan tentang berkenaan dengan dana awam ini bagaimana untuk diimplementkan dan sekiranya ada yang terdapat penyalahgunaan dan sebagainya perlulah tidak dilakukan supaya ianya akhirnya akan memberi kepada kesan kepada rakyat dan juga rakyat Malaysia bagaimana. Dan kalau kita lihat sebenarnya dana ini adalah satu kepentingan yang positif dan yang baik kepada golongan-golongan ataupun syarikat yang memerlukan dan sepatutnya orang kata dana tersebut perlu disalurkan kepada agensi ataupun syarikat yang terbaik, yang maksudnya perlu diteliti sama ada ianya memberi manfaat kepada rakyat ataupun sebaliknya. Kita faham JLC kita di Malaysia ini khususnya memang menyumbang secara signifikan kepada bajet kerajaan dan peruntukan yang telah pun diagihkan melalui bajet belanjawan yang dibentangkan oleh Perdana Menteri sudah pastinya turut datang daripada keuntungan yang bersumberkan daripada keuntungan JLC ataupun GLIC. Syarikat-syarikat lain yang sama ada Bumiputera ataupun bukan Bumiputera juga turut terlibat dalam konteks mencipta keuntungan dan perniagaan ini akan terus berlangsung dan akan terus dengan yakin kita boleh katakan bahawa akan mencipta keuntungan. Jadi dalam ekosistem kita di sebuah negara ini kita faham bahawa rakyat kita juga perlu dibantu. Betul. Kita masih lagi belum berstatus negara maju. Di sana ada kelompongan yang perlu dibantu kerana itulah kerajaan kita sedang berusaha bagaimana untuk memastikan rakyat juga menerima manfaat. Jadi sama-samalah kita melihat kepada
peranan dan objektif pelaburan yang dilakukan oleh JLC, kerana akhirnya keuntungan itu akan berbalik pada kerajaan dan kerajaan akan mengembalikan manfaat itu kepada rakyat. Baik, kata-kata terakhir kepada penonton, bagaimana untuk perumusan pada perbincangan kita pada hari ini? Pada hari ini, okey. Baik, berkaitan dengan dana awam ni, dana awam yang kita tengoklah isu semasa yang sedang berlaku ni, penafsiran kita tu mungkin tak sama. Jadi kita kena menilai dengan bijak. Jadi pada masa yang sama saya nak berpesan since kita tengah cakap pasal dana awam, jika berlaku kutipan awam, ini kutipan awam ni lain ceritanya pula, tolong lebih bijak dalam meneliti perkara begini. Okay. Baik. Wang sumbangan JLC seharusnya tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu sama ada kepentingan politik maupun kepentingan peribadi. Ini kerana terdapat banyak kes rasuah di negara ini memaparkan serta mendedahkan bagaimana ada yayasan atau duit sumbangan awam disalahgunakan dan ia tidak diketahui oleh orang awam. Berani kerana benar. Assalamualaikum dan selamat malam.